alam nyata dan juga alam ghaib. Alam nyata bermaksud alam yang boleh kita lihat, alam yang boleh kita kaji. Hatta dengan menggunakan teleskop, sebagai contoh Hubble teleskop, itu alam nyata yang sains bisa faham. Sains boleh faham. Sains bercakap tentang teori Big Bang. Sains bercakap tentang black holes ataupun lohong hitam. Sains bercakap tentang black matter. Bercakap tentang dark matter dan juga bercakap tentang dark energy yang merangkumi 95% daripada alam semesta. Hanya 5% saja alam yang boleh kita lihat seperti bintang-bintang dan juga galaksi. Sains berkata demikian sebab sains bisa mengkaji. Itu alam nyata. Maka kita akan merantasi alam nyata dan juga akan merantasi alam ghaib. Alam ghaib sains tak bisa faham. Sains tak mampu faham. Bagaimana kita bercakap tentang alam ghaib? Bagaimana kita berbicara tentang alam ghaib? Kalau ada orang bercakap tentang alam ghaib, sebagai contoh, di musim Ramadan, malam-malam Ramadan, yang telah mati akan kembali pulang ke rumah. Itu alam ghaib. Bagaimana kita menilai semua itu? Itulah yang ada berkaitan dengan perbincangan pada malam ini. Itu musafir kita merentas alam nyata dan juga alam ghaib, apatah lagi alam selepas kehancuran kesemuanya. Alam barzakh, padang mahsyar, ada hisabnya, ada telaga kausarnya, ada titiannya, syurga, neraka, hurun ain, bidadari, pohon zakum dan seumpamanya. Ini semua kita tak bisa faham. Sains tak bisa faham. Kita akan merantasi semua itu. Minta disimpankan. Kita dapat bersama-sama dengan pohon zakum. Kita minta disimpankan. Kita tak mahu semua itu. Sebab itu semua dalam neraka. Kita mohon alam ghaib kita di sana ialah alam ghaib di jannah ataupun di syurga. Amin. Ya Karim. Ya Rabbal Alamin. Kita akan merantasi semua itu. Lagi-lagilah memerlukan satu peta. Dan peta itu peta luar biasa. Bukan lagi GPS, tetapi peta kurniaan Allah. Peta kurniaan Allah. Maka untuk menyampaikan peta itu, Allah telah mengutus pemimpin-pemimpin manusia. Allah mengutus pemimpin-pemimpin ummah. Alhamdulillah, pemimpin ummah itu bukan dipilih melalui demokrasi ataupun dipilih oleh manusia. Jika dipilih oleh manusia melalui demokrasi, peninglah manusia semua. Kacau bilaulah, migraine semua manusia. Muntah, loya, syirik-birit jadinya kita manusia jika Allah memilih untuk menyampaikan peta itu, pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh kita manusia yang jahil, yang pemikirannya tak begitu betul. Tapi Allah tak mengizinkan kita memilih orang yang akan membawa peta Allah itu dari kalangan kita. Allah sendiri memilihnya dan pilihan Allah itu dipanggil sebagai nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Kita manusia tak ada hak langsung untuk menentukan siapa nabi, siapa rasul. Itulah pemimpin pilihan Allah dan merekalah alaihimus salatu wassalam yang menyampaikan peta Allah dalam bentuk kitab-kitab. Ada 4 kitab yang besar, iaitu yang telah kita pelajari seperti kitab Az-Zabur ke atas Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kitab yang diutuskan ke atas Nabi Musa iaitu Taurat, yang dikurniakan ke atas Nabi Allah Isa iaitu Injil, dan juga kemuncaknya kitab Al-Quran yang diberikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kitab-kitab yang utama ini, ada kitab-kitab kecil yang dipanggil sebagai suhuf, yang dipanggil sebagai suhuf. Sebab itu boleh kita amati firman Allah, sebagai contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 213, Allah berfirman, kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin
Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Al-ayah. Maksudnya manusia satu umat yang satu. Dan setelah timbul perselisihan di antara manusia itu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah telah menurunkan bersama-sama mereka kitab. Itu yang tak kita tekankan berdasarkan mukadimah tadi. Allah telah menurunkan bersama-sama nabi-nabi itu Alkitab bil haqq, dengan membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nas, agar dengan kitab kebenaran itu dapat mereka memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Maka itulah dia kitab-kitab Allah yang Allah turunkan dengan perantaraan nabi-nabi yang merupakan pemimpin-pemimpin ummah, dan kemuncaknya adalah Al-Quran. Al-Quran yang telah kita bicarakan sebelum ini, bahawa Al-Quran itu aqwam berdasarkan surah Al-Isra ayat 9. Kita telah bincangkan ayat itu. Berdasarkan surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Saya ulang-ulangi ketika itu kenyataan. Bila sebut Al-Quran, ingatlah aqwam. Bila sebut Al-Quran, ingatlah aqwam. Berdasarkan surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini mampu membimbing manusia menuju sesuatu yang aqwam. Yang mengikut Imam Qurtubi, aqwam bermaksud yang paling benar, yang paling adil dan yang paling tepat. Kalau kita mencari yang paling benar, Quranlah sumbernya. Kalau kita mencari sesuatu yang paling adil, Quranlah juga sumbernya. Kalau kita mencari formula yang paling tepat, Al-Quranlah juga sumbernya. Ingat Al-Quran, ingatlah aqwam. Jadi telah kita sebutkan sebelum ini, dan itulah peta Allah. Peta Allah yang bernama Al-Quran untuk kita, yang memandu arah kita, memandu arah kita ke jalan kesejahteraan dunia sampai akhirat. Sebab itu, berpandukan itu, kita faham apa dia. Kita faham tentang jalan yang Allah mahu kita pilih. Apa nama jalan itu, tuan-tuan dan puan-puan? Soalan saya. Tidak hanya mendengar, kena jawab soalan. Apa jalan yang Allah mahu kita pilih? Apa nama jalan yang Allah mahu kita melaluinya? Nama jalannya apa? Jalan Pulau Pinang, Jalan Ipoh, Jalan Perak, jalan apa? Jalannya ialah Siratum Mustaqim. Itu yang kita minta bila kita baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan. Syurga itu kemuncak. Syurga itu penghujung jalan. Kemuncak jalan. Yang kita sebut sekarang jalan itu sendiri. Itulah dia yang kita pohon dalam surah Al-Fatihah. Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratul mustaqim. Dan tanpa peta, tak ada seorang pun daripada kita yang akan faham tentang perincian jalan itu. Tak ada siapa yang boleh tahu perincian jalan itu. Siapa boleh tahu? Berdasarkan peta kita boleh tahu. Siapa yang dah tahu tentang jalan itu, bagaimana kita berjalan di atasnya, apa perlu kita buat? Kalau hendak berada di Siratul Mustaqim, siapa boleh beri jawapan? Sudah beberapa siri, boleh dah saya memberi beberapa soalan. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan, soalan dasar ini sudah boleh faham apakah jawapannya. Saya sebutkan tadi, berdasarkan peta Allah, Allah mahu kita berjalan di atas jalan Siratul Mustaqim. Berjalan di atas jalan itu, apa yang perlu kita buat untuk sampai ke syurga? Siapa boleh memberikan jawapan? Untuk sampai ke syurga, kita mesti berada di jalan itu. Bukan sekadar berada. Di atas jalan itu, apa yang kita kena buat? Siapa boleh utarakan jawapan? Siapa boleh berikan jawapan? Tulis. Jawapannya kena ditulis. Jawapan kena ditulis. Apa yang cara dasarnya yang perlu kita buat di atas jalan? Ada jawapan
Atas dasarnya kita kena ikut Quran dan Sunnah. Ada kebenaran, tapi kita mau jawapan daripada peta Allah sendiri, daripada Al-Quran. Apa yang perlu kita buat? Ada jawapannya solat. Ada juga kebenaran, kena solat. Ada lagi jawapan. Buat amalan yang baik dan solat. Okey. Okey. Semuanya ada asas. Terima kasih banyak. Ada yang mengatakan kena ikut Islam. Baik. Dalam Al-Quran, semua yang diutarakan sebagai jawapan tadi ada kebenarannya. Tapi yang Quran sebutkan dengan eksplisit jelas adalah dalam banyak ayat. Sebagai contoh, saya ungkap hanya satu ayat. Contoh, innallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Contoh, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Berulang-ulang ayat itu kita temui dalam Quran. Berulang-ulang kita temui ayat ini, kenyataan ini dalam Al-Quran. Amanu wa amilus solihat. Baru Allah sambung lepas tu, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ganjaran tanpa henti. Artinya, ganjaran tanpa henti di mana? Di syurga. Itulah jalan yang membawa di syurga. Membawa kita ke syurga. Dengan cara apa? Dengan kita berada di atas jalan yang lurus, apa perlu kita buat? Allah kata, dua ini kita kena buat. Orang yang berada di jalan yang lurus, jika hendak ke syurga, dua ini kena ada. Beriman dengan cara yang betul. Dan yang kedua, kena beramal soleh. Beriman dengan cara yang betul dan kena beramal soleh. Ada yang menjawab tadi kena solat. Solat saja tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Solat itu penting, tiang agama. Tapi dia saja tak cukup. Ada orang yang solat tetap masuk neraka. Jadi, sebab apa? Dia cuma solat. Amal soleh lain dia tak buat. Makanya Allah suruh bukan sekadar solat. Allah suruh kita mengerjakan amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh. Kena beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Okey? Maka untuk beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, perlulah kita merojok. Baru kembali pada rojokan. Nak beriman cara betul. Nak beramal supaya amal tu bukan sekadar amal biasa. Tapi amal itu ada soleh. Kita baru kena mencari rojokan. Rojokan itu seperti yang tuan-tuan perempuan jawab tadi, Quran dan juga As-Sunnah. Itu rojokan. Jadi kita kena berjalan di atas jalan yang lurus. Di atas jalan itu kena beriman dan beramal soleh. Dan untuk faham betul-betul apa itu iman, apa dia amal soleh yang dituntut, kita kena merojok pada rojokan yang betul, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tadi disebut tadabbur. Betul juga, tapi tak tepat. Tak tepat, betul. Bukanlah salah, tapi tak tepat. Tadabbur itu datang selepas itu. Boleh kita merojok pada Al-Quran dan juga As-Sunnah, baru datang kalimat tadabbur. Beberapa lapis. Selepas itu datang tadabbur. Jadi kita lihat. Saya tanya satu soalan. Lihat jawapan-jawapannya tak sepakat. Boleh saya katakan bersimpang siur jawapannya. Ada kata yang kena buat tadabbur. Ada yang tulis tadi muhsin. Ada yang kata solat. Lihat. Satu soalan. Tapi lihat jawapan-jawapannya. Tapi bila kita rujuk kepada peta Allah, kita dapat satu jawapan yang eksplisit, cantik. Yang mana kita menemuinya dalam banyak ayat. Bukan satu dua ayat. Terlampau banyak ayat. Penekanan terhadap iman dan amal soleh. Itu contoh tentang kepentingan kita merujuk kepada peta Allah yang bernama Al-Quran. Barulah jawapan kita tepat. Baik. Saya sebutkan tadi bahawa jalan kita kena menerokai alam nyata dan juga alam ghaib. Tentang alam ghaib ini, bagaimana kita nak mengesahkan alam ghaib itu betul? Kena jawab, tulis juga. Kita dengar ada makcik-makcik kata di musim Ramadan, roh si mati semua balik. Nak sahkan dia betul ke tidak, macam mana? Ya. Ada jawapan ke? Nak tahu itu betul ke tidak? Macam mana? Apa kita kena buat? Kita tahu yang macam mana? Rujuk hadis, ada jawapan dah.
rujuk hadis. Okey. Siapa lagi nak jawab? Kewujudan alam, kita kena nak tahu benda tentang alam ghaib. Benda ghaib itu betul ke tidak? Jawapan anda tadi kewujudan alam. Saya kurang faham tentang jawapan itu. Tapi satu percubaan yang baik. Siapa lagi nak menjawab? Lihat, kita sudah adakan beberapa kelas. Ada kenyataan yang saya ulang-ulangi. Tapi Alhamdulillah, malam ni saya tahu ramai yang belum menangkap penekanan Dr. Daniel. Ya. Rujuk Al-Quran. Okey. Penuli jawab tadi rujuk Al-Quran. Ya, semua tu ada pemikiran asas sudah betul. Ada jin. Okey. Okey. Bersimpang siur jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Saya ulangi soalan saya. Orang menyebut tentang alam ghaib. Contoh saja. Orang mengatakan di musim Ramadan, roh-roh si mati akan balik. Contoh. Itu ghaib. Mana boleh kita kaji, mana boleh kita melihat roh itu, mana boleh kita teropong dengan teleskop. Jadi saya bertanya, macam mana kita nak mengetahui kenyataan-kenyataan tentang alam ghaib ini betul? Bagaimana nak kita ketahui kenyataan tok nenek kita, tok ngah kita, pak angah kita, malah ustaz-ustaz kita pun, kita kritikal. Nak tahu dia cakap betul ke tak betul, macam mana kita tahu? Itu yang sebut tadi dengan jin. Melalui kewujudan alam. Yang saya ulang-ulangi apa dia? Kita mesti merujuk kepada nas dan ada dalil dari Quran dan hadis. Ini jawapan yang betul. Kita mesti merujuk pada nas dan dalil. Dan nas dan dalil merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ataupun Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan saya sering peringatkan, jawapan itu betul tapi tak lengkap. Jawapan itu betul tapi tak lengkap. Bila ada soalan, baru kita belajar lagi. Agama tertegak dengan nas dan dalil. Termasuk hal-hal berkaitan alam ghaib. Kita boleh mengetahui dia benar ataupun salah merujuk pada nas dan dalil. Dan nas dan dalil merujuk kepada apa? Kalau kita sebut nas dan dalil, dia bukan merujuk pada jin. Dia bukan merujuk pada sains. Dia bukan merujuk pada kewujudan alam. Tapi dia merujuk kepada apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ataupun Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tapi saya sering mengatakan jawapan itu betul tapi tak lengkap. Siapa boleh beri jawapan yang lengkap? Agama tertegak dengan nas dan dalil. Nas dan dalil merujuk pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Koma. Sambung. Okey, siapa yang telah dapat rukun iman? Itu bukan jawapan yang saya cari. Jawapan tu bagus, tapi itu bukan jawapan yang Dr. Daniel nak pegang. Ikhlas bukan jawapan yang saya nak pegang. Tak apalah, tak payah tulislah. Jadi nampak tak? Satu soalan, tapi bersimpang siur jawapan. Alhamdulillah, terima kasih. Menampakkan betapa pentingnya kita faham peta Allah. Betapa pentingnya kita faham peta Allah. Saya dengar penceramah lain sedang berceramah ke? Tak dengar suara doktor. Minta Datuk. Okey. Dengar balik? Ya, saya dah mutekan semua tadi. Okey. Sekarang dah dengar? Dah dengar ke sekarang? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, bagus. Nampaknya setiap kali saya ada program, tuan-tuan perempuan bersedialah untuk dengar soalan-soalan. Sebab bila saya timbul soalan-soalan malam ni, saya nampak jawapannya bersimpang siur sangat. Menampakkan Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan sudi menjawab, terima kasih. Tapi dari jawapan tu, saya sedar ya, dia satu cara yang baik untuk kita belajar lebih mantap dan lebih mendalam. Okey, saya ulangi kenyataan saya beberapa kali sebelum ini, iaitu Islam tertegak dengan nas dan dalil. Termasuk
persoalan tentang alam ghaib. Kita tahu ia benar ataupun tidak benar berdasarkan nas dan dalil. Dan bila kita sebut nas dan dalil, beri pengamatan pada apa saya sebut satu-satu ni. Dan bila kita menyebut tentang nas dan dalil, kita merujuk pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ataupun Al-Quran dan Al-Hadis, dengan menggunakan metodologi yang betul. Sesiapa yang tak tambah itu, dia bukan anak murid Dr. Daniel. Dia sebut Quran dan Sunnah, dia titik, dia bukan anak murid Dr. Daniel. Jawapan kena faham fiqah pun tak betul. Alam ghaib bukan fiqah. Dengar jawapan Dr. Daniel, tak payah jawab dah. Beri pengamatan pada Dr. Daniel, tak payah jawab dah. Sebab jawapan tuan-tuan perempuan malam ni bersimpang siur sangat. Fokus pada saya. Kita kena memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul. Dan bila kita bertemu dan kita bincang power Al-Quran, satu hari nanti kita akan sampai pada metodologi itu. Ada orang mungkin bertanya, metodologi itu apa dia? Kita akan sampai. Welcome to that. Welcome to that. Dia panjang lebar juga. Step by step. Okay. Malam ni, Alhamdulillah, kita nak faham. Penting sekali kita merujuk pada peta. Peta itu apa namanya? Al-Quran. Dan Al-Quran, aqwam. Aqwam apa maksudnya? Follow. Ini soalan yang akan keluar ni. Aqwam apa maksudnya? Merujuk pada surah Al-Isra ayat nombor 9. Ada kalimah aqwam. Al-Quran aqwam. Aqwam apa maksudnya? Berkata Imam Qurtubi. Ada reference. Apa kita jawab bagi reference? Berkata Imam Qurtubi. Aqwam bermaksud yang paling benar, paling adil, paling tepat. Ini semua ulang kaji. Telah pun saya bincangkan sebelum ini. Ulang kaji balik ni. Dan dengan menggunakan Al-Quran itu, kita bermusafir dunia sampai ke akhirat. InsyaAllah. Dan dengan menggunakan peta Allah, kita faham nak selamat, kita perlu ada di atas satu jalan. Apa nama jalannya? Siratum mustaqim. Jalan yang lurus. Dan bila berada di atas jalan yang lurus, apa yang benda dasar yang perlu kita buat? Iman dan mengerjakan amal soleh. Dan untuk iman kita betul, ada orang beriman tapi salah iman dia, kepercayaan dia salah. Untuk iman kita betul dan amal soleh kita betul, kita kena ada rojokan. Rojokan itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul. Demikian juga bila kita bercakap tentang alam ghaib. Kita tahu perbincangan itu salah ataupun betul tentang alam ghaib dengan kita merujuk kepada apa? Nas dan dalil. Dan bila kita menyebut nas dan dalil, ia merujuk kepada apa? Kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul. Ingat Al-Quran, ingat aqwam, surah Al-Isra ayat nombor 9. Clear everyone? Faham tak? Ini kenyataan penting dasar. Kenyataan Dr. Daniel malam ni penting dan cukup dasar. Kalau tak boleh faham ini, banyak benda yang tentang agama kita tak boleh faham. Kita main tembak-tembak ya. Tembak situ sikit, tembak sini sikit. Tapi masih bercakap agama. Tapi main tembak-tembak. Tidak sistematik cara fikir kita. Ramai orang Islam, dia cakap tentang Islam, tapi cara fikir dia tak sistematik. Bersimpang siur. Berterabur. Di malam ni Dr. Daniel sebut satu-satu cara fikir kita. One by one. Fikir macam tadi. Systematic thinking concerning Islam. Okay? Clear? InsyaAllah.
Lantas boleh kita lihat semua rasul ada kitab-kitabnya, ada suhuf-suhufnya. Semua datang daripada Allah. Semua daripada Allah. Hatta suhuf, iaitu risalah-risalah Allah yang pendek-pendek pun, tak macam kitab yang lengkap. Semua kalam Allah. Dan kita wajib beriman dengan semua. Wajib beriman dengan semua. Okey, saya nak bertanya satu soalan. Wajib beriman dengan semua kan? Semua kitab. Tadi saya sebut antaranya kitab Taurat, Zabur, Injil, kemuncaknya Al-Quran. Wajib tak kita beriman dengan Bible? Saya tanya soalan. Nak tengok tuan-tuan perempuan punya mindset. Wajib tak kita beriman dengan Bible? Adakah Bible Injil? Wajib tak kita beriman dengan Bible? Please answer me. Tengok tuan-tuan perempuan punya kefahaman selama ini sampai tahap mana dengan izin. Wajib tak kita beriman dengan Bible? Ada yang menjawab Bible sekarang banyak ditukar. Tak wajib. Okey. Siapa lagi boleh mencuba? Tak wajib. Okey. Alhamdulillah Bible sekarang banyak yang diselewengkan. Tak wajib. Okey. 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 Itu cara fikir yang betul. Itu cara fikir yang betul. Namanya pun Bible, bukan Injil. Yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam bukan Bible, tapi Injil. Jadi kita tak wajib beriman dengan Bible, kita tak beriman pun. Kita tak beriman pun sebab dalam Bible ada banyak kalam manusia. Tapi sarjana-sarjana yang mengkaji mengatakan, ya kita tak wajib beriman dengan Bible, cuma masih ada saki-baki yang ori terdapat dalam Bible. Ada kenyataan-kenyataan Allah daripada Injil yang terdapat masih ada dalam Bible. Tapi beriman dengan Bible tidak. Kita tak kata Bible kalam Allah, itu maksud saya. Adakah Bible kalam Allah? No, no, no. Adakah Bible kalam Allah? No, no, no. Full stop. Tak ada simpang siur tentangnya. Tapi di sudut ilmiah ada beberapa perkara dalam Bible yang masih mengikut yang original. Contoh yang dikaji oleh para ulama, dinukil, ditulis oleh Hamka dalam kitab tafsir Al-Quran namanya Tafsir Al-Azhar, kenyataan-kenyataan Bible tentang akan datang Nabi akhir zaman, tentang Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Itu masih ada saki-baki dalam Bible. Yang itu betul. Sehingga ada seorang bekas reverend, bekas padri besar, bekas Reverend David Benjamin Keldani. Bekas Reverend David Benjamin Keldani. Dia tulis sebuah buku. Selepas dia memeluk agama Islam, dia tulis sebuah buku bertajuk Muhammad in the Bible. Ada kenyataan-kenyataan dalam Bible tentang Muhammad. Ini kenyataan-kenyataan yang seperti yang original. Tapi banyak dalam Bible sudah tidak ori. Sebab itu kita tak beriman langsung dengan mengatakan Bible kalam Allah, langsung tidak boleh kita katakan. Kita tak beriman dia sebagai kalam Allah. Okey? Itu full stop. Bagus. Jawapan tentang Bible ni nampak clear. Nampak clear. Okey? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Untuk peta Allah ni kita fahami. Untuk peta Allah ni kita jadikan sebagai peta rojokan, maka hendaklah kita buat apa? Tadi baru datang jawapan tadi, hendaklah kita tadabbur. Ataupun kalau kita perincikan, jawapannya adalah pertama, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan peta Allah yang bernama Al-Quran. Pertamanya kita semua kena belajar mengaji Quran dengan baik. Kena belajar tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kata belajar ni, dia tak cukup sekadar pergi YouTube. Boleh pergi YouTube untuk bincang hukum hakam ilmu tajwid, boleh. Untuk dengar sebutan huruf, boleh. Boleh. Dan cuba ikut pun boleh. Tapi di sudut pengesahan, belum sah lagi pembacaan kita betul.
Boleh kita belajar hukum hakam tajwid, kita dengar sebutan huruf, ustaz ajar dia kata, okey, bagaimana nak sebut dal, sebutannya betul, makhraj, letak alif di depan, ada, kita pergi ikut, ada, boleh. Qaf, nak sebut macam mana makhrajnya, letak alif di depan, alqa, dia pemberitahu macam mana kita nak bunyikan itu, boleh. Tapi belum lagi sah sehingga kita bertalaki, kita berdepan sungguh dengan ustazah bahagian tajwid. Dia tengok mulut kita, dia dengar suara kita, dia tengok cara kita gerakkan bibir, dia kata sah. Terus sambung bacaan, baru sah. Tolong belajar ya, tuan-tuan dan puan. Dr. Jenia pun kena belajar. Masih belajar. Telah belajar, masih belajar tentang sebutan huruf, nak lagi elok, nak lagi comel. Jadi kena belajar. Wajib. Sesiapa nak mengaji Quran, hendaklah dia mengaji dengan tajwid yang betul. Wajib. Kena berusaha. Okey, selepas itu, hendaklah kita tak berhenti di situ. Ramai orang kita, dia berpuas hati di situ. Termasuk mak bapak yang cara fikirnya tak betul. Dia bangga sangat anak dia dah hafal surah Yasin. Dia bangga sangat anak dia umur mungkin 9 tahun dah khatam Quran. WhatsApp semua kawan dia. Anak I dah khatam Quran lah. Semalam dah buat puluk kuning. Puluk kuning tak habis. Anak you khatam Quran, it is good. It is good. It is good. But good is not enough. It is good. But remember, good is not enough. Ramai mak bapak terpedaya dengan anak dia boleh khatam Quran, dia rasa tanggungjawab dia dah selesai. Totally wrong. Beritahu dunia, anak saya dah khatam Quran. Alhamdulillah. But that's not enough. Celaru umat Islam hari ini ialah umat Islam yang boleh mengaji Quran, mungkin dah khatam, tapi umat celaru. Buat kenyataan yang bercelaru sebab dia khatam. Tapi dia tak faham. Jadi khatam Quran, anak you khatam Quran is good. Tetapi good is not enough. Okay? Good is good. It's not the best. So good is good, just good. But good is not enough. Definitely not the best. Sebab itu bila anak dah khatam Quran, kata kat dia, Alhamdulillah, ibu syukur pada Allah. Zaid dah khatam Quran, ibu syukur, sangat syukur. Kita buat kenduri sikit, kita baca doa, Alhamdulillah. Tapi bagi tahu kat dia, selepas ni kena sambung. Dia pun tanya, sambung apa lagi? Saya dah khatam. Khatam, baru langkah pertama. Bukan kemuncak. Only the first step. Boleh khatam Quran, bagi tahu kat dia, langkah pertama, boy. Itu baru langkah pertama, boy, kata kat dia. Your second step is understanding what you read. Masuklah tadabbur. Tadabbur memakan masa. Bila anak kita mungkin dah khatam Quran, nak masuk sekolah menengah, kita tadabbur dengan dia surah-surah pendek yang dia dah baca. Qul huwallahu ahad, musim Ramadan. Duduk sekejap, kita tadabbur Al-Ikhlas. Besok tadabbur Al-Falaq. Lusa tadabbur An-Nas. Tulat tadabbur Al-Kafirun. Nampak tak? Kemudian dah masuk sekolah menengah tingkatan 5. Tingkatkan. Malam Jumaat dia baca Yasin. Tadabbur surah Yasin setiap minggu, contoh. Maka bertambah. Dengan harapan kita dapat tadabbur keseluruhan Al-Quran. Masa itulah insya-Allah Al-Quran benar-benar menjadi peta dalam hidup kita. Datang apa isu, kita boleh kupas. Dan kita boleh meletakkan isu itu atas perspektif yang betul. InsyaAllah. InsyaAllah.
Maka kita boleh menjawab soalan tadi. Orang mengatakan musim Ramadan tok nenek roh semua balik. Kita kata totally wrong. Semua itu salah. Tak disuluh oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita jawab dengan yakin. Bukan teragak-ragak. Kita jawab dengan yakin. Nampak tak? Nampak clear tak? Okey. Orang bercakap banyak sekarang pasal Dajjal. Dajjal lah, Ya'jud dan Ma'jud. Macam-macam benda merepek disebutkan. Kita nak mengatakan apa? Kita kata tak payah buang masa lah duk kaji Dajjal. Cukuplah dengan apa yang hadis sebutkan. Quran tak pernah sebut tentang Dajjal lah, kita tahu. Dalam peta Al-Quran tak ada sebut Dajjal langsung. Dan hadis sahih ada sebut. Dajjal ni bukannya alien, bukan raksasa, dia manusia. Kita tahu. Kita faham. Ada orang duk kait dengan Illuminati. Dia manusia. Ada orang kait dengan mata satu. Dajjal bukan mata satu, Dajjal mata dua. Nampak orang duk merapu. Dajjal si mata satu. Siapa kata Dajjal mata satu? Hadis sahih mengatakan Dajjal mata dua. Cuma satu mata tu belum. Jadi macam nampak dengan mata satu lah. Tapi mata dia bukan satu. Mata dia dua. Tetap dua. Tapi sebelah tu belum. Kata Nabi macam buah anggur. Macam buah anggur. Tak ada cahaya. Jadi kita banyak mendengar benda-benda yang tak betul. Merapu. Sebab kita tak menguasai peta yang Dr. Jalan sebutkan tadi. InsyaAllah. Okey, jadi itu yang kedua. Kita baca dengan tajwid, kita tadabbur. Perlahan-lahan. Dan saya nak mencadangkan semua kita kena ada kitab tafsir di rumah. Orang tadabbur tak faham tafsir ni bahaya. Main tadabbur je. Kata orang main apa? Merentas je. Macam PKP rentas negeri. Main rentas je, tak kisah apa. Macam orang rentas negeri tak dapat permit polis. Itu bahaya tu. Jadi orang merentas dia tadabbur Quran, tak faham tafsir. Bahaya. Bahaya tu. Dia kena ada di rumah kita. Semua kita kena ada satu set kitab tafsir. Saya seringkali mencadangkan kitab tafsir yang bagus untuk kita baca. Tafsir oleh Hamka. Iaitu tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Boleh. Kita tafsir lain pun boleh. Jalalain, tafsir Imam Ibn Katsir, terjemahannya boleh. Tapi saya suka tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Sebab itulah tulisan Hamka. Yang lain terjemahan. Terjemahan ikut penterjemah lah. Ikut kemampuan penterjemah. Menterjemah buku asal dalam bahasa Arab. Tapi yang Hamka tulis, dia bukan terjemahan. Itulah gaya bahasa Hamka untuk kita orang Endon, orang Melayu yang kita boleh faham. Itulah gaya bahasanya. Dan metodologi, saya sebut tadi metodologi. Bila kita bincang tafsir, kita kena tengok metodologinya macam mana. Metod dia tafsir. Kalau metod dia celaru, kita akan celaru. Saya cukup bimbang kalau orang sebut tafsir Quran. Sebab saya nak tahu metod dia cakap tu, dia guna metod apa. Bukan senang-senang boleh cakap Quran. Metod apa? Hamka punya metodologi adalah metodologi yang sah, autentik. Dan beliau aplikasi ayat dalam konteks kita di era sekarang. Jadi itu tadabbur. Maka itu yang kedua, yang ketiga, sudah pastinya takkan sempurna tanpa yang ketiga, yakni amal. Amal. Melaksanakan. Al-Quran mengarahkan wa aqimis solah, tegakkan solat, kita bersolat. Al-Quran mengarahkan wala tajassasu, jangan intip kelemahan manusia. Kita nak intip pula, nak cari kelemahan manusia, duk selidik tentang rahsia-rahsia dia, dosa besar. Bercanggah dengan perintah Allah, wala tajassasu, jangan intip rahsia orang, jangan cari kelemahan orang, jangan intip langsung. Nampak? Jadi inilah kepentingan kita baca dengan tajuk yang betul, tadabbur. Lepas tadabbur dengan betul, dah faham, kita nak beramal. Kita beramal berdasarkan tadabbur yang betul. Ketika itulah Al-Quran
benar-benar telah menjadi peta dalam hidup kita. InsyaAllah. Clear? InsyaAllah. Ada siapa-siapa nak utarakan soalan sebelum kita sambung? Anything berkaitan tadi? Supaya lebih mantap, lebih jitu. Ada siapa nak utarakan soalan? Saya bagi ruang. Sila. Apa soalan tadi? Apa beza tafsir? Dan Al-Quran. Apa beza tafsir dan Tadabbur. apa beza tafsir dan tadabbur? Okey, bagus soalan dia. Ini bagus ya. Apa beza tafsir dan tadabbur? Tadabbur ni adalah mengamati dan memahami. Mengikut Imam Ibn Katsir, bila dia mentafsirkan ayat Allah surah An-Nisa, surah nombor 4 ayat 82. Ada ayat surah An-Nisa surah nombor 4 ayat 82. Allah berfirman di pertengahan ayat, afala yatadabbarunal Quran. Maksudnya, tak hendakkah mereka tadabbur Quran? Tak hendakkah mereka tadabbur Quran? Maka Imam Ibn Katsir ketika mentafsir maksud tadabbur dalam ayat itu, beliau mengatakan, perbincangan beliau panjang, tapi saya merumuskan kenyataan beliau ialah tadabbur ialah mengamati dan memahami. Mengamati dan memahami. Itu cara umum. Kalau kita baca ayat Quran, kita mengamati, kita tak baca saja. Kita baca sebagai contoh, Alif Lam Mim, dengan harakat yang betul. Panjang pendek kita jaga. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat kedua Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Allah saja yang faham maksud dia. Ini kitab, tidak ada keraguan tentangnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nampak? Kalau kita baca tu, nampaknya kita dapat faham roh dia. Roh dia. Maksudnya, rohnya apa dia? Al-Quran tak ada keraguan tentangnya. Dia kalam Allah. Tak ada keraguan tentangnya. Roh tu betul. Kita boleh faham roh dia. Dan dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kita sedar, Al-Quran ni tak ada keraguan. Dia jelas kalam Allah. Kalam Allah untuk makhluk Allah. Sebab dia daripada Allah, maka dia tidak ada keraguan. Dia petunjuk kita dapat. Maka kita boleh bagi tahu anak kita, siapa yang mencari petunjuk, hendaklah dia kembali pada Al-Quran. Ya. Tadabbur cara umum. Tadabbur ni lebih berbentuk umum. Mengambil roh Al-Quran, roh ayat cara umum. Tapi tafsir, we go into details. Kalau kita bincang tafsir, dia bukan lagi mengambil roh umum. Tapi dia go into detail. Dia pergi detail. Contoh ayat ni turun bersempena apa? Bersempena. Turunnya itu bersempena apa? Dia kaitkan dengan asbabun nuzul. Bersempena dengan isu apa? Insiden apa menyebabkan ia diturunkan sedemikian rupa? Itu tafsir. Lebih memperincikan. Tadabbur, memahami ruh ayat. Tapi tafsir, in detail. Lebih mendalam. Itu perbezaan dasar lah antara tafsir dengan tadabbur. Boleh tak dapat buku tafsir? Bukan buku tadabbur. Kitab tafsir Buya Hamka. Nama kitab tafsir Hamka ialah Tafsir Al-Azhar. Nanti saya akan tunjukkan yang ada pada saya. Tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Nanti saya minta buku yang ada di simpanan saya. Ini Tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Ini contoh. Ini contoh ya yang saya gunakan. Ini dia. Nama kitabnya Tafsir Al-Azhar. Itu nama kitabnya. Okey.
Itu insya-Allah. Dan ini apa yang tu saya punya ahli tafsir Al-Azhar milik isteri saya. Yang baru punya. Ini pun boleh. Ini baru punya. Ini milik isteri saya. Tafsir Al-Azhar oleh Amka. Okey. Dua-dua okey. Dua-dua okey. Jadi okey. Uh, okey. Ada KPTS okey betul. Okey, ada lagi soalan? Okey, saya nak buka soalan nak lebih jelas. Bagaimana bagaimana nak aplikasi tadabbur dan tazakkur? Tadabbur kita mengamati, memahami. Tazakkur ini sentiasa mendapat peringatan. Tazakkur ini daripada zikir, zikir. Zikir ni ingat. Jadi tazakkur sentiasa mendapat peringatan daripada Quran. Jadi bila kita tadabbur, kita mengamati dan memahami, dan apa yang kita amati, apa yang kita fahami itu jadi peringatan pada kita selalu dalam kehidupan. Bila Al-Quran yang kita fahami itu menjadi panduan kita, itulah artinya menjadi peringatan bagi kita. Jadi peringatan artinya panduan bagi kita selalu. Jadilah ia tazakkur. Dari tadabbur, jadilah ia tazakkur, peringatan bagi kita selalu. Contoh kita sebut tadi, wala tajassasu, jangan kamu mengintip kelemahan aib orang. Kita dah faham. Oh, kita tadabbur. Allah larang kita mengintip kelemahan orang. Maka terus jadi peringatan pada kita. Kita berada di mana pun, kita tak ada cari kelemahan orang. Kita lebih suka mencari kelemahan siapa? Kelemahan diri kita sendiri. Itu berkaitan tadabbur dan tazakkur, insya-Allah. Okey. Ada apa lagi? Soalan? Silakan. Silakan. Siapa lagi nak tanya? Teruskan dengan soalan. Saya masih membuka. Tanyalah apa-apa saja. Tak berkait dengan tadi pun tak apa. Nak tanya apa-apa saja yang rasa perlu ditanya. Tanya, saya izinkan. Okey? Teruskan. Dalam chat tak ada lagi, Datuk. Oh, tak ada. Ya, soalan yang latest belum ada lagi. Yang tadi semua Datuk dah jawab lah. Okey. Ya. Okey, tak ada. Saya nak masuk pada bab nombor 7. Kita masuk sedikit. Ya, boleh Datuk. Datuk, boleh. Okey, ini lebih pada perincian. Bab 7, maksud Al-Quran 7 huruf serta maksud qiraah. Okey, kita faham Al-Quran kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia. Dan Al-Quran berbeza dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu sekaligus diturunkan. Tapi Al-Quran diturunkan mengambil masa lebih kurang 23 tahun. Berperingkat-peringkat. Sedikit demi sedikit. Dan Al-Quran seperti yang saya sebutkan sebelum ini merupakan mukjizat teragung. Mukjizat, ingat ya? Al-Quran kalam Allah dan dia mukjizat. Apa maksud mukjizat? Siapa tahu? Apa maksud mukjizat? Telah saya sebutkan sebelum ini. Apa dia maksud mukjizat? Al-Quran mukjizat. Apa dia mukjizat? Mukjizat ialah sesuatu yang luar biasa yang mengalahkan kemampuan manusia untuk mengatasinya. Boleh disebut istimewa, mereka boleh, tapi satu yang amat luar biasa, bukan istimewa, amat istimewa, amat luar biasa yang tak mampu tu kena ada, tak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Yang keistimewaannya, kehebatannya tak mampu, kena ada, tak mampu. Keistimewaan dia, kehebatannya, yakni Al-Quran, tak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Dan ia kurniaan Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tak disebut mukjizat, melainkan kurniaan Allah kepada Rasul Nabinya alaihi salatu wassalam. Mukjizat bukan untuk kita. Jadi tak mampu, tak mampu ditandingi oleh sesiapa pun berkaitan keistimewaan dia, dan dia kurniaan Allah kepada Nabi dan juga Rasul. Maka Al-Quran mukjizat teragung yang Allah turunkan ke atas Nabi Muhammad alaihi
wassalam. Okay? Al-Quran mengandungi 114 surah. Dan dia terbahagi kepada dua zaman. Al-Quran diturunkan di dua zaman. Zaman pertama, zaman Makkiyah. Zaman kedua, zaman Madaniyah. Okey. Apa maksud Makkiyah? Apa dia Makkiyah? Makkiyah bukan Mekah. Kalau saya tanya soalan, apa maksud Al-Quran ayat ini ayat ini ayat Makkiyah? Jawab aja Mekah, 0/100. Tiada maaf bagimu. Dan dia tak faham apa yang kita pelajari. Makkiyah bukan Mekah. Madaniyah bukan Madinah. Ingat itu baik-baik. Maka Al-Quran diturunkan di dua zaman. Iaitu zaman Makkiyah dan zaman Madaniyah. Apa maksud Makkiyah? Makkiyah bermaksud jika ada ayat Quran dikatakan Makkiyah, ayat ini Makkiyah. Maksudnya diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sebelum baginda berhijrah ke Madinah, kalau ayat itu turun sebelum berhijrah ke Madinah, tak mesti diturunkan di Mekah. Yang penting diturunkan sebelum hijrah. Maka itu Makkiyah. Dan jika diturunkan selepas hijrah, itu Madaniyah. Tak mesti turun di Madinah. Kadang-kadang turun selepas hijrah, tapi di Mekah. Ketika pembukaan kota Mekah. Jadi dia tetap Madaniyah, bukan Makkiyah. Sebab itu jangan jawab Makkiyah sebagai Mekah, jangan jawab Madaniyah sebagai Madinah. Wrong. Makkiyah apa maksudnya? Ayat Makkiyah bermaksud ayat diturunkan sebelum hijrah. Jika ayat itu Madaniyah, apa maksudnya? Ayat diturunkan selepas hijrah. Ada beza ke? Ya. Ada. Ada perbezaan sedikit sebanyak. Ada. Ada. Okey, inilah benda yang akan kita kaji satu persatu. Bila kita ada kelas, kita tak lagi bercakap benda umum, ada umum tapi akhirnya kita akan zoom. Baik. Akhirnya untuk malam ini, saya nak masuk kepada apa yang disebut oleh Dr. Subhi Saleh. Bahawa Al-Quran berasal daripada perkataan Qara'ah. Al-Quran berasal dari bahasa Arab iaitu Qara'ah. Qara'ah artinya membaca. Jadi bila membaca Qara'ah, bila berubah pada Al-Quran artinya bacaan. Jadi Al-Quran sebuah kitab bacaan. Kitab Allah yang bermaksud bacaan. Tapi dia dipanggil Al-Quran sebagai kalam Allah yang kita baca. Kalam Allah yang kita baca. Yang kita boleh baca. Dia kalam Allah tapi kita boleh baca. Menurut Dr. Subhi Saleh, ini definisi Al-Quran. Ini kena hafal. Ini semua kena hafaz. Menurut Dr. Subhi Saleh, Al-Quran ialah, apa itu Quran? Anda kena hafaz. Al-Quran adalah kalam Allah. Itu satu. Nanti minggu yang berikutnya saya mesti tanya. Definisi Al-Quran. Sila jawab. Ini soalan bocor ni. Soalan bocor. Saya mesti tanya. Ini anak murid saya mesti tanya. Jawapan dia, saya dah bagi soalan bocor, saya tak mau silap walaupun satu. It must be perfect. Pertama yang saya nak kena tengok adalah dia kalam Allah. Itu very important. Bukan kalam makhluk. Yang kedua, ia adalah mukjizat yang Allah turunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Dia kalam Allah, dia mukjizat diturunkan ke atas Nabi Muhammad, bukan Rasul lain, ke atas Nabi Muhammad SAW. Ia ditulis di atas mushaf. Ia bukan sekadar hafazan. Ia ditulis di atas mushaf melalui rekod yang mutawatir. Itu semua kena tulis tu. Dia ditulis di atas mushaf melalui rekod yang mutawatir. Apa maksud mutawatir? Rekod yang banyak tidak diragui. Para sahabat dengar daripada Nabi. Tak ada ragu. Ini semua Al-Quran.
Mereka dengar. Disahkan oleh sahabat-sahabat yang kesemuanya dianggap adil, jujur. Mereka mengesahkan this is the real Quran. Yang sampai pada kita ni disahkan oleh para sahabat yang dengar bagi dia membacanya secara mutawatir. Jumlah mereka yang mengesahkan itu jumlah yang amat ramai, yang tertutup pintu keraguan tentangnya. Itu mutawatir. Jika seorang dua tu tak berapa ramai. Ini bukan seorang dua. Sahabat-sahabat secara umumnya mengesahkan ini Al-Quran. Okey? Jumlah begitu ramai, tak ada keraguan tentangnya. Itu mutawatir. That is Quran. Dan akhirnya membacanya adalah ibadah. Itu baru komplit definisi Al-Quran oleh Dr. Subhi Salah. Saya ulangi, apa itu Quran? Pertama, kalam Allah. Yang kedua, dia mukjizat yang Allah turunkan ke atas siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, ia ditulis di atas mushaf. Yang keempatnya, mengikut rekod yang mutawatir. Kena faham apa itu mutawatir. Telah saya sebutkan tadi. Yang kelimanya, membacanya adalah ibadah. Walaupun tak faham, baca tak faham, tapi dapat pahala. Walaupun tak faham. Tapi lebih sukalah kalau kita faham. Tapi tak faham pun baca dengan betul, dapat pahala. Ia merupakan ibadah. InsyaAllah. Itulah 5 perkara yang kena ada. Bila saya soal definisi Al-Quran, 5 ini kena ada. Baru jawapannya betul. 1 pun tak boleh tinggal. Nanti bila terangkan anak-anak apa itu Quran, jawab macam saya sebutkan tadi. Nak terang kepada anak murid lain, apa itu Quran definisi? Apa yang saya sebutkan tadi? Itulah Quran. Okey? Clear insyaAllah? Boleh? Faham? Akhir sekali untuk malam ni. Al-Quran mempunyai nama-nama yang pelbagai. Kesemua ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Yang besar, nama besar Al-Quran lah. Kitab Al-Quran. Inna hadzal Quran. Allah sebut nama Al-Quran ini Al-Quran. Tapi nama Al-Quran ada lagi yang lain. Antaranya disebutkan Al-Quran juga dipanggil sebagai Al-Furqan. Rujuk surah Al-Furqan ayat 1. Ada rujukannya. Surah Al-Furqan ayat 1. Al-Quran juga dipanggil sebagai Al-Furqan. Al-Furqan bermaksud pembeda. Pembeda antara hak dan batil. Membedakan antara hak dan batil. Disebutkan juga Al-Quran dengan nama At-Tanzil. Rujuk surah Asy-Syu'ara ayat 192. Asy-Syu'ara ayat 192. Al-Quran dipanggil sebagai At-Tanzil. At-Tanzil bermaksud kitab yang diturunkan Allah. Itu maksud At-Tanzil. Al-Quran juga dipanggil sebagai Az-Zikr. Al-Quran juga dipanggil sebagai Az-Zikr. Rujuk surah Al-Hijr ayat 9. Rujuk surah Al-Hijr ayat 9. Iaitu Az-Zikr artinya peringatan. Al-Quran peringatan. Dan Al-Quran juga dipanggil sebagai Al-Kitab. Rujuk surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 2. Rujuk surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 2. Al-Quran dipanggil juga sebagai Al-Kitab, iaitu kitab Allah. Kitab yang Allah turunkan. InsyaAllah. Jadi pada sesi akan datang, kita akan bincangkan pula, iaitu Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Apa maksud Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf? Apa maksud huruf? Itu kita akan bahas pada sesi pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Saya berhenti di sini dan saya buka pada soalan-soalan seterusnya. Sila. Hukum bertaranum.
Yang diwajibkan ialah membaca dengan tajwid yang betul. Itu yang wajib. Bertaranum tidak wajib. Cuma taranum itu mengelokkan bacaan dengan lagunya, ada nahwannya, dan begitulah seterusnya. Jadi taranum tidak wajib. Tapi bagi mereka yang berminat, silakan. Dia juga suatu yang baik sebab dia ada disiplin dia. Mendidik kita tentang disiplin, sebutan, disiplin melagukan Al-Quran. Dia bukan boleh melagukan Quran ikut lagu Hollywood, Bollywood lah, tak. Jadi dia ada lagu dia tersendiri. Jadi kita belajar. Dan sekaligus kita letakkan bab lagu Al-Quran ini di perspektif yang betul. Jadi okey, tapi tak diwajibkan. Tak diwajibkan. Hanya hukum sebagai hukum, hukum biasalah harus, ataupun paling tinggi pun hukum dia sunat dalam keadaan-keadaan tertentu, insya-Allah. Okey. Kenapa masih ramai tidak mempercayai Al-Quran? Ini bab akidah. Mereka tidak mempercayai antaranya disebabkan da'yah. Bukan dakwah, da'yah. Da'yah non-Muslim. Ada non-Muslim mengatakan Al-Quran menciplak Bible. Al-Quran ciplak Bible. Al-Quran bukan original. Dia ciplak Bible. Jadi ada yang termakan da'yah. Padahal orang Kristian sendiri yang masuk Islam mengatakan tak mungkin Quran menciplak Bible. Contoh Dr. Maurice Bucaille yang dulunya orang kuat Kristian, pengkaji Bible. Kemudian masuk Islam, tulis buku The Bible, The Quran and Science. Sila baca buku beliau. The Bible, The Quran and Science. Dan dia membuktikan Al-Quran tidak pernah menciplak Bible. Jadi orang yang tak mengkaji, dia percaya kepada da'yah. Dia percaya pada da'yah. Itu punca pertama orang tidak beriman, tak mempercayai Quran. Ataupun yang keduanya disebabkan penipuan-penipuan musuh Islam terhadap Al-Quran. Penipuan yang macam mana? Mereka highlight, angkat tentang terorisme. Ada orang Islam yang teroris. Kita pun tidak bersetuju dengan perangai mereka yang bertindak ganas tak tentu hala. Tadi orang pun membuat penipuan. Tengok, mereka ini menyebut ayat-ayat Quran dan mereka jadi pengganas. Dan ketika mereka mengganas, mereka baca ayat Quran. Takbir Allahu Akbar, mereka baca ayat Quran. Ini membuktikan ayat Quran menghasilkan keganasan. Ini penipuan yang menyebabkan adanya dan terpercaya dan akhirnya tak berminat dengan Al-Quran. Itu antara contoh yang boleh kita sebutkan. Tapi bila kita kaji, mendalami Al-Quran, kita nampak mukjizat Al-Quran itu, insya-Allah. Okey. Kenapa masyarakat kita kurang memahami Quran, lebih suka baca saja? Itu trending selama ini. Mak bapak pun sama. Mereka tak mengangkat tadabbur. Berapa ramai mak bapak yang mementingkan tadabbur. Mak bapak kita mementingkan bacaan Quran. Saya sebutkan tadi, it is good, but good is not enough. Trending dalam masyarakat kita sejak dahulu ialah mengaji. Jangan tak mengaji. Dan itu bagus. Sejak kecil, anak kita dia tekankan mengaji Quran. Mak bapak mungkin tak mampu mengajar. Hantar anak pergi mengaji pada orang yang mampu mengajar. Sanggup dia hantarnya. Dulu anak dipukul pun dia tak marah. Sekarang dia marah. Dulu anak kena rotan. Bagus. Rotan dia. Tapi jangan sampai patah tulang. Jangan sampailah cedera. Rotanlah kalau perlu. Dia suruh anak dia belajar. Dengan tok guru yang betul. Mengaji. Tapi oleh sebab trending mengaji, mak bapak tak tekankan tadabbur, maka trending tadabbur tak wujud. Sekarang baru mula nak bercahaya buat tadabbur, baru mula. Tapi belum lagi ke tahap yang memperangsangkan, tapi sudah ada peningkatan, sudah ada nampak trending ke arah tadabbur walaupun belum sampai ke pada yang memperangsangkan. Jadi kitalah orang yang kena perturunkan kepada anak-anak kita, suruh mereka mengaji. Trend tu bagus, tapi kita tak berhenti di situ, kita koma. Lepas mengaji, kamu kena belajar untuk faham pula. Kita yang faham kena perturunkan kepada rakan-rakan, peringatkan kepada rakan-rakan bahawa tak cukup sekadar mengaji dengan tajwid yang betul, kena masuk selepas itu tadabbur. Kita kena sebarluaskan kepentingan mengaji dan tadabbur, kemudian beramal, insya-Allah.
Jadi insya-Allah Puan Lin, saya rasa mencukupi untuk malam ni kan, insya-Allah Puan Lin? Ya, Dato'. Ya, nampak tak ada soalan. Jadi okey ke malam ni dah mencukupi insya-Allah untuk malam ni? Tak dengar Puan Lin? Malam ni Alhamdulillah, Dato', Ya, dapat kita cover 2 bab ya, dan agak manfaat untuk kita fahami kuliah malam ni, iaitu ditadaburkan dan jangan buat baca Quran sebagai trending saja. ya. Good point tu dalam bab tu. Jazakallahu khairan, Doktor. Sama-sama Puan Lin, insya-Allah. Ya, InsyaAllah. jadi minta Doktor doakan untuk kami di kawasan-kawasan Selangor ni masih lagi high rating of COVID dengan dan juga di Sabah Datuk. Mari kita berdoa, mari kita doa pada Allah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tadfa' 'anna al-waba wal-bala wal-fitan wal-mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Karim, ya Halim, ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah pada kami petunjuk dan juga takwa, dan kurniakanlah pada kami ilmu kebenaran yang mantap lagi jitu ke atas kami. Dan ya Allah, ya Karim, ya Halim, ya Dzal Jalali wal Ikram, curahkanlah kepada kami akhlak yang mulia, kepribadian yang baik, dan berikanlah kami kefahaman terhadap kalam Allah, kalamu ya Dzal Jalali wal Ikram, dengan menggunakan cara yang betul. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan ya Allah, ya Karim, ya Halim, jauhkanlah kami daripada jangkitan COVID-19. Jauhkanlah kesemua kami daripada jangkitan COVID-19. Jauhkanlah kami kesemua kami daripada jangkitan COVID-19. Dan redakanlah jangkitan ini ke atas bumi kami Malaysia yang tercinta. Redakanlah jangkitan COVID ini ke atas bumi negara kami yang tercinta. Redakanlah jangkitan COVID-19 ke atas negara kami bumi yang tercinta. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.